أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama untuk melihat kepada surah baru, surah yang ke-8, surah Al-Anfal, surah Madaniyah. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Biru Biru hari ini Ustaz. Ya, biru, merah. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita surah baru Ustaz. Subhanallah. Semangat Ustaz. Semangat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, semangat untuk share, untuk berkongsi dan kita bercakap tentang surah Al-Anfal ini surah yang terkenal Ustaz ya. Oh, subhanallah. Ya, biasanya kalau musawakah Ustaz Betul. ada cerita? Biasanya kalau dalam musabakah tu kalau macam saya budak-budak dulu, Ya. Bila cikgu tanya ke ustaz tanya Tarmizi nak baca surah apa? Al-Anfal lah. Tak tahu jadi suka baca. Suka, ya. Masa tu suka baca je lah, tak faham lagi. Tapi rupanya Surah ini memang sebenarnya amat istimewa ya bersama tuan-tuan, dan dia adalah susu galur ataupun ada kaitan dengan surah Al-Baqarah, surah Madaniyah, surah Ali Imran, surah Al-Anfal, dan ada satu lagi surah selepas ini surah At-Taubah. Oh, subhanallah. Ya, dan surah ini apa ideanya? Kalau surah Al-Baqarah itu mula bercakap tentang Badar. Betul Ustaz. Ya. Kemudian kita melihat kepada bagaimana sebelum Badar ataupun kalau selepas kalau surah Ali Imran itu selepas Badar ya. Kemudian surah Al-Anfal ini kemenangan pada Badar, dan kemudian surah yang ke-9 ini bukan sekadar kemenangan pada Badar tetapi kemenangan umat Islam Fathu Mekah. Allahu Akbar. Jadi apa kaitannya daripada Baqarah kepada Ali Imran kepada Al-Anfal dan juga At-Taubah ini? Ia adalah satu perkara yang kita ingin baca bersama pada hari ini. Kita lihat dahulu sinopsis halaman yang pertama. Iaitu pada ayat yang pertama kita akan melihat kepada pertanyaan tentang hukum pembahagian harta rampasan perang dan penjelasan sifat orang beriman. Ya, walaupun bermula dengan anfal, dengan harta rampasan, tapi bukanlah harta rampasan yang ditekankan. Ada sesuatu yang lebih penting yang perlu diperjuangkan oleh para sahabat juga kepada kita pada tahun 2021 ini. Dan seterusnya pada ayat 5 hingga 8, keengganan sebahagian orang beriman untuk memerangi kaum Quraisy dalam perang Badar. Dan ini adalah intipati ataupun ringkasan pada halaman 177, dan kita nak baca Ustaz ya pada peringkat awal ini ayat 1 hingga 5, di mana tuan-tuan bila bercakap tentang perang, ia bukanlah sebagai cara segala-galanya. Betul, ya, itu kita kena faham, iaitu perang di dalam Islam ini, kalau kita bercakap tentang perang dahulu ada 3 kaedah Ustaz ya. Iaitu yang pertama ialah sebagai balas, ya, membalas dendam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mempertahankan diri, dan yang ketiganya adalah untuk kalau kita tengok orang yang kita tak suka je, kita rasa dia ni mungkin nak
serang saya, kita serang dia dulu. Ya. Jadi umat Islam dia tidak kepada yang pertama dan tidak yang ketiga. Betul, Ustaz. Umat Islam kalau di Mekah itu sampaikan tak boleh langsung berperang. Ya, istilahnya kalau sekarang ni namanya apa? Silent protest. Macam apa dibuat oleh Mahatma Gandhi. Ya, umat Islam di Mekah itu seawal dahulu lagi, Mahatma Gandhi baru lagi kan. Seawal dulu tidak dibenarkan. Kemudian bila sampai ke Madinah, ya, baru dibenarkan, itu pun untuk melindungi diri. Bila kena serang barulah akan balas balik, ya, bukannya kerana nak balas dendam, bukannya kerana nak istilahnya preemptif tadi tu lah, dia teka orang ni rasanya musuh ni, kita serang dulu, takut diserang kita dulu. Itu bukan kaedah di dalam Islam. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 1 hingga 5 surah Al-Anfal, surah Madaniyah yang memberi kepada kita panduan bagaimana disiplin dalam organisasi, disiplin untuk berjaya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'da. Khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang berkali ada tu tengah buat apa tu? Tengah masak ke? Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bekerja-kerja hari ni masak sebab nak terus bersama. Semalam diwawarkan, hari ni kita nak bersama dengan surah baru. Jadi memang hari ni bersemangat Ustaz. Masak awal hari ni Ustaz. Nasi belum masuk lah, lauk dulu. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Inilah pejam-celik kita tuan-tuan, dah juzuk 9 dan nak hampir 10 juzuk, maknanya dah nak hampir nak masuk ke 1/3 daripada Al-Quran. Allahu Akbar, beruntungnya tuan-tuan. Tahniahlah saya ucapkan ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang tak pernah luntur semangatnya, terus bersemangat, terus rasa menghargai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita nak mula menjejaki kisah ataupun ibrah di sebalik surah Al-Anfal yang selalu kita baca. Mari kita baca dulu ayat yang pertama hingga ayat yang ke 5 sah, insya-Allah. Wah, panjang juga ni. Okey tuan-tuan, sudah bersedia? Wah, kata orang kampung saya, are you ready? Subhanallah, untuk kita baca sama-sama, kita ngaji sama-sama 5 ayat ini. Dan saya nak cuba permulaan ini Ustaz dengan taranum yang diminati oleh saya dan juga sahabat-sahabat semualah. Hijaz. Ya. Jom kita tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. Pada ayat 1 hingga 5 surah Al-Anfal Ustaz ya. Al-Anfal ini maksudnya harta rampasan perang. Ya. Dia sebenarnya ada ghanimah, ada Al-Anfal ataupun nafal ya, dan juga Al-Fai'u ya. Ada beberapa istilah. Jadi apakah maksud ghanimah dulu? Kerana kita nanti akan jumpa pada ayat 41 nanti ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan yang belum lagi dibahagi-bahagi Ustaz. Al-Anfal ini adalah apabila ia telah dikumpulkan kepada depan ketua panglima perang contohnya, kemudian dia akan dibahagikan kepada 5 bahagian. Satu bahagian untuk ketua ya, untuk imam tersebut. Imam tu adalah dia punya syaratnya, dan kemudian 4/5 itu akan disebar-sebarkan ataupun dibahagikan kepada tentera-tentera selepas dia dah bagilah kepada penunjuk jalan, pemberi air apa sebagainya. Jadi ada kaedah untuk membahagi-bahagikan. Jadi maksudnya Al-Anfal ini selepas imam ataupun ketua dah panglima dah kumpul dan bagikan. Bukan main ambil-ambil saja ya. Jadi ini adalah maksud Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang. Kita melihat kepada surah Al-Anfal ini hadir selepas surah Al-A'raf. Salah satu tanasub ataupun kaitannya, kalau kita masih ingat lagi Ustaz ya, semalam kita bercakap tentang 2 penyakit yang perlu diubati, iaitu lalai dan juga sombong ya. Lalai itu apabila kita tidak lalai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bil ghudu wal asal, iaitu pada waktu pagi dan petang, dan jangan jadi orang yang lalai pada ayat 205. Kemudian yang ayat 206 itu adalah selalu bersujud ya, kerana orang yang tak sujud, contohnya tuan-tuan tengok ada kawan ke ataupun diri sendiri kan lambat sujud ataupun tak nak sujud, tak nak sembahyang, rahsianya adalah sombong. Ya, rahsianya sombong itu kerana iblis dia akan cuba untuk memperkotak-katikkan manusia. Kadang-kadang kita rasa orang tu baik kan, tetapi sebenar hakikatnya dalam diri ada sombong. Kalau tak sombong, mengapa tak sujud? Kan itu dia punya panduannya. Tapi kalau katakan ada yang kata dia tak sujud itu mungkin pasal dia tak tahu, itu kerana lalai. Maka lalai itu salah satu sumbernya ialah kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baca Quran. Ya, baca Quran dan kemudian kita belajar Quran. My Quran Time ini adalah untuk kita mengubat lalai. Dan kita akan terkejut ya bila kita selalu baca Quran ini, dari masa ke semasa kita makin berjaga-jaga. Itu kesan yang tuan-tuan mungkin ada pengalaman, kita dah 9 juzuk nak masuk 10 juzuk ni Ustaz ya, dah masuk surah yang ke-8 ini. Saya yakin pada tuan-tuan kita dah perasan ubat itu mula masuk ke dalam hati kita. Kita dah mula, kita boleh dapat detect sebenarnya Ustaz ya. Orang yang selalu bersama dengan Al-Quran ni makin lama makin dia kurang sombong, walaupun dia berharta ataupun dia berkuasa, dia tetap tidak sombong. Kalau tersombong pun dia cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran ini penuh dengan ubat untuk lalai dan juga sombong. Maka bila bercakap tentang ayat nombor 1 surah Al-Anfal ini, salah satu godaan daripada syaitan ialah apabila bercakap tentang harta Ustaz. Ya. Jadi sahabat bercakap tentang yas'alunaka 'anil anfal ya, qulil anfalu lillahi war rasul. Ya, lebih kurang macam kalau katakan staf bekerja, dia cakap bos gaji dah dapat, bonus bonus kan. Jadi Nabi diajarkan ya, bonus tersebut anfal itu nanti kejap qulil anfalu lillahi war rasul, iaitu apa? Anfal, harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Bukannya 1/5 ke 1/6 ke, bukan. 20%, 25% tak keluar lagi Ustaz. Ya, dia akan keluar pada ayat 41 nanti. Ya, subhanallah.
40 ayat ini lebih kurang macam dia lebih kurang beginilah kalau katakan beli mi goreng ke Ustaz ya, beli mi goreng ke ayah beli 2 bungkus kan. Nak kongsi ni dengan 5-6 orang anak contohnya, dia letak atas meja. Ada seorang anak yang lapar contohnya ataupun 2 orang ke, dia pergi buka tu. Ayah ni balik tengok habis kan. Ya, ataupun bukan habis, mungkin dia tengah nak buka, dia dah makan, mula makan. Mungkin si ayah akan ambil balik kan. Dia kata ini sebenarnya ayah yang tentukan nak bagi pada siapa ni contohnya kan. Dan kemudian kena lecture, kena ceramah berapa lama? 40 minit. Kan. Minit 41 sebenarnya abah beli ni memang untuk kamu pun kan. Dah sila makan. Nanti tuan-tuan kita akan berjumpa dengan 41 ayat 41 nanti kita akan berjumpa. Sebenarnya ada hak kepada para sahabat tetapi Allah bagi lecture dahulu. Allah setkan keutamaan dalam kehidupan bagi para sahabat juga kepada kita dalam perjuangan hidup kita ini. Qulil anfadu lillahi war rasul. Yang penting Allah dan Rasul, bertakwalah kepada Allah dan baiki dzatabainikum, hubungan sesama kamu, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Mukminin ini maksudnya orang betul-betul beriman. Jadi bagaimana lecture ni, maksudnya ayah ni dah lecture kepada si anak tadi lah. Kamu kena ingat, kamu ni kena jadi baik, ni kan. Kamu kena ingat pada adik-beradik kamu apa sebagainya. Maka di dalam ayat nombor 2 ini Allah mengingatkan macam mana ciri orang yang baik yang beriman. Ini ayat yang terkenal Ustaz ya. Nak minta Ustaz baca sekali lagi pasal ayat terkenal ni, kita nak lihat apakah ciri orang yang betul-betul beriman. Allah. Ya, ada 3 perkara di dalam ayat nombor 2 ini. Jom kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Menarik permulaan ini. Subhanallah, maknanya ini lecture lah Ustaz ya. Nak ingatkan kepada sahabat nanti dulu jangan ambil lagi kan. Ya. Silakan. Betul Ustaz. Jadi itu sebenarnya satu semangat juga pada kita tuan-tuan dan puan-puan untuk kita terus dalami Al-Quran. Kalau dari segi bacaan tu untuk kita terus belajar, ikuti kelas-kelas pengajian Al-Quran dan sebagainya. Jangan putus asa, jangan rasa macam kalau kata orang kampung saya Ustaz, better late than never. Contoh. Maksudnya walaupun tak apa kita belajar Iqra tak apa, kita sebut daripada alif sampai ya tu tak apa, tapi betul sebutan kita daripada supaya kita tak termasuk dalam kalangan yang lalai tadi Ustaz. Bila tu jadi sombong, tak apalah saya tak baca tak apa saya Quran ni. Dia sombong, ada sifat sombong tu Ustaz. Jadi minta Allah hilangkan dan Allah tambah keseronokan kita dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi ayat yang kedua, ayat yang seronok ni, ayat yang suka untuk kita selalu baca dan ayat yang sangat powerful maksud dia. Jadi Ustaz Fazrul akan terangkan. Kita baca dulu ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat yang kedua ini Allah menceritakan kepada kita sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ada 3 perkara Ustaz ya. Orang yang betul-betul beriman ya, bukan orang yang sedang nak beriman. Orang yang betul-betul beriman. Ini dalam kata nama ya, isim di sini. Ini perkara yang perlu diberi perhatian. Itu sebabnya pada ayat 1 di hujung itu, in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman maka kena ikut kepada panduan ini. Apa tanda orang beriman yang sebenar-benarnya ya?
iaitu macam kalau doktor dengan kan doktor merawat Ustaz ya. Jadi kalau orang tu baru merawat sekali, kita panggil dia apa? Tak spesifik doktor kan. Okey. Jadi kalau doktor tu memang kita tahu dah Allah. Dia memang merawat orang. Betul Ustaz. Mukminun itu dia memang dah ada karakter ini, bukan sekali-sekala saja. Kalau sekali-sekala je ingat nama Allah sekali je, yang kala itu tak berapa ingat, yang itu bukan namanya mukminun. Dia mungkin baru nak beriman, yu'minun. Baik. Jadi yang pertama ialah idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Diingatkan nama Allah akan gementar hatinya. Apa maksud gementar? Maksudnya dia terkesan Ustaz ya. Berbanding dengan dia gementar, bahasa kampung Ustaz tu biasanya apa? Vibrate. Kan? Jadi bila dia vibrate telefon, kadang-kadang dia rasa lebih tergetar daripada Allahu akbar, Allahu akbar. Dan maksudnya ada masalah pada iman. Ya. Dan ini Allah kata sebagai, ini lecture ni Ustaz ya. Dia 40 ayat ini sebagai peringatan kepada saya untuk setkan priority bahawa sebenarnya berbanding dengan tanya pasal harta rampasan, kamu kena bina, saya kena bina tentang iman ini dahulu. Itu adalah satu khazanah, satu harta karun yang lebih bermakna daripada Anfal. Itu sebabnya Allah bawakan perkara ini. Jadi yang pertama apa? Kalau orang beriman diingatkan nama Allah, gementar hatinya. Keutamaannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat Allah, bertambah imannya ya. Bila dengar pada ayat al-Quran, dengar saja dia rasa hatinya itu bertambah iman. Dan tanda tambah iman ini apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, iaitu dia amat bertawakal kepada Allah. Bila tawakal pada Allah ni Ustaz ya, ada Allah ada 99 nama tu. Kalau bertawakal pada Aziz yang berkuasa, dia jadi bersemangat. Bila dia tawakal kepada Rahim, dia menjadi lebih penyayang. Dia rasa macam nak marah ya, tapi bila dia tawakal, ya Allah aku tawakal padamu ya Allah, ketika marah ke apa ke, waktu itu dia akan menjadi, kalau dia bertawakal pada As-Salam, dia mensejahterakan, dia rasa lebih mudah, tak nak kacau pada orang lain. Ya, itu kesan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Sa'ala, iaitu perkataan yang bermula pertama sekali itu, yas'alunaka 'anil anfal. Sahabat bertanya, ya, menyoal, meminta bagaimana bahagian mereka ya. Selama ini kalau di Mekah itu kalau berperang Ustaz ya, dapat mana saja main ambil saja. Tapi kali ini tentera Islam ada disiplin, bukan main ambil saja. Kalau main ambil saja memang orang yang dekat dapat, orang yang jauh tak dapat. Tak cicuk tak cicuk kan. Jadi inilah yang kita nak belajar sama-sama. Kita berehat sebentar, sebelah sini kita menyambung macam mana komentar awal tentang surah Al-Anfal. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Allahu Akbar. Dapatkan yang original di pasal insya-Allah. Itu Ustaz antara baik-baik lirik bila nur melimpah di hati daripada Rabbani. Dan ada satu tambahan dia tu, bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan. Harta kemewahan dilaburkan demi untuk
agama kebenaran. Ini antara isi daripada halaman ini, betul, Ustaz, ya, berkaitan dengan bila orang beriman itu diingatkan nama Allah, betul, ya, bergetar hatinya bila dibacakan ayat-ayat Allah ini, dia terus sahaja bertambah iman, dan iman yang bertambah ini dia bukan duduk diam, Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Dia mesti nak buat sesuatu, ya. Betul. Dan sesuatu itu yang kita nak sambung selepas betul, ini nantilah, ya. Tapi ya, teruskan tajwid itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa kita nak menyambung ulang kaji kita. Mungkin kita dah belajar dulu, kita ulang kaji lagi kembali tentang ikhfa hakiki, dan hari ini kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan huruf yang keseterusnya dalam nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf yang ke-8 daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Jom kita sama-sama ikuti perkongsian tajwid kita pada hari ini, iaitulah huruf shin. Subhanallah, huruf shin iaitu dalam satu kalimah. Nun mati bertemu dengan shin satu kalimah, nun mati bertemu dengan shin dalam dua kalimah, dan tanwin bertemu dengan huruf shin. Jadi contoh bagi satu kalimah iaitulah pada kalimah watanshaqqa satu. Kemudian pada dua kalimah faman syariba, maknanya ataupun kita tengok dulu pada tanwin pula idzan syatata, maksudnya tempat ataupun huruf sin terangkat lidah kita tu ash tu kan, sudah tunggu dah nak sebut huruf sin, sebut huruf shin dah tunggu, cuma ada dengung dulu ikhfa tu, jangan terus pergi shin jadi idgham pula, kan. Izasyar tu tak kena, kan. Watashaqqa salah, nun mati bertemu dengan shin, ikhfa dulu, tapi shin dah tunggu dah, kan. Watanshaqqa idzan syatata, sampai sengitlah tubuh saya nak tunjuk contoh. Maksudnya nak sebut tu kan, kita belajar tu. Ataupun satu lagi dalam dua kalimah faman syariba, kan, min syarri dalam surah Al-Falaq, kan, dalam surah An-Nas contohnya, kan. Jadi itulah kita praktikkan nun mati bertemu dengan huruf shin, huruf yang ke-8, dan kita masih lagi dalam ikhfa hakiki, satu hukum tajwid yang banyak sekali sebenarnya kita jumpa dalam bacaan Al-Quran kita, bahkan dalam bacaan hari ini pun banyak sangat kita jumpa, dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kan praktikkan. Maksudnya dah belajar 8 huruf hari ini, sebelum-sebelum ni dah sampai ke huruf yang ke-8 ni dah boleh tanda ataupun buat note dekat Quran kita atau buku kita. Okey, nun mati bertemu dengan fa bulat contohnya. Apa lagi, kan, nun mati bertemu dengan ta. Kita dah praktikkan hukum tajuk kita. Nama apa, alamat nama tak berapa ingat lagi lah Ustaz Fazrul. Hukum tahu dengung 2 harakat. Nama insya-Allah lepas raya ingat. Contoh. Jadi maksudnya teruslah bersemangat untuk belajar insya-Allah Ustaz. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi yang berkongsi tentang ikhfa hakiki, Ustaz, ya. Bertemu dengan huruf shin, huruf ke-8 pada hari ini. Betul, kita ada 15, ya. 15, jadi ada dah setengah lah ni. Betul, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan, kita nampaknya tadabbur kita baru 2 ayat tadi, Ustaz, ya. Ya, disebabkan ayat nombor 2 ini amat betul, Ustaz, banyak kali kita ulang, dan kita pun nak mencapai tahap mukminun, ya. Mukminun itu sebagai satu status, betul, yang proses itu namanya yu'minun. Kita beriman, kadang-kadang jatuh balik, iman jatuh balik. Tapi kalau boleh kita mendapat status level tahap mukminun, iaitu idza zukirallahu wajilat qulubuhum, Ustaz, ya. Menarik ni kat sini istilahnya idza zukirallah alaihim ataupun wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ya. Ini istilahnya pasif, Ustaz, ya. Kalau katakan diingatkan, dibacakan, siapa yang baca tak kisah siapa baca. Betul. Pasal ada juga orang yang kalau pendengar penceramah, dia pilih penceramah. Dia penceramah A, dia kata saya nak pergi, yang ini saya tak dapat lah dia punya mesejnya. Yang ini kalau jadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya, kita mempunyai kemahiran apa? Siapa-siapa sahaja kadang-kadang dapat daripada YouTube, kadang-kadang dapat daripada anak, datang daripada penceramah kita suka, penceramah kita tak berapa suka, kita tetap juga kalau dia ingatkan kepada Allah, hatta kepada orang tegur kita, Ustaz, ya. Orang musuh pada kita tegur kita, kau tak semayang ke? Kan, kalau ada orang yang bukan Islam kata, ini sekarang bukan waktu you pergi Tuhan Allah, kan.
Maksudnya waktu itu kita alamak kan, kita gemetar, kita tergetar di situ. Ya, subhanallah. Itu tanda orang beriman yang sebenarnya. Jadi yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau ada dua perkara tersebut, insya-Allah kita menjadi orang yang amat bertawakal, bergantung kepada Allah. Dan tanda orang bertawakal ini dijelaskan pada ayat nombor 3, dua perkara, iaitu mendirikan solat dan juga dia daripada rezeki yang ada diberi. Ya, bukannya dia dapat. Apa kaitan dengan ayat pertama? Ayat pertama sahabat bertanya, yasalunaka anil anfal, kami dapat apa? Betul. Kan? Allah kata, sebelum kamu dapat apa-apa, sebelum diberitahu kamu nak dapat mi ke, nak dapat pisang goreng ke apa ke, dapat komisen ke, pastikan iman itu telah dibina betul-betul, kerana itu lebih berharga daripada anfal. Anfal dapat, bukan tak dapat. Tetapi itu perlu dibuat kerana apa? Kejayaan umat Islam pada Badar itu adalah kerana disiplin iman, bukan kerana disiplin dapat harta karun ataupun harta rampasan, Ustaz, ya. Jadi Allah menyatakan pada ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah mengiktiraf inilah orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajat, mereka itu dapat darjat pelbagai. Nah, darjat pelbagai ni, Ustaz, ya. Ada orang yang sampai ke syurga, ada orang kata, kita dapat satu syurga ke? Tak. Kita boleh dapat lebih daripada satu syurga. Subhanallah. Dia kalau macam orang polis ke tentera kan ada yang apa? Paku tu kan, ada 3 paku, 4 paku. Kan, kalau kita tanya mengapa nak banyak paku kan? Satu paku cukuplah kan. Tapi sebenarnya manusia memang suka apa, Ustaz? Suka paku-paku. Bukan suka paku-paku, suka pelbagai darjat. Kalau kita dapat 3-4 rumah kita dah suka, ya, berbanding dengan satu rumah, Allah menawarkan kepada kita darajat, banyak pangkat di dalam syurga. Ini adalah balasan kepada orang yang beriman, dan juga keampunan, dan yang ketiganya warizqun karim, iaitu rezeki yang mulia, lebih mulia daripada anfal. Anfal ini ialah dia dapat daripada rampasan perang, Ustaz, ya. Tetapi Allah boleh bagi, tak payah rampas-rampas pun kamu dapat. Subhanallah. Syaratnya kamu jangan hanya bercakap tentang komisen ataupun mi goreng tadi, Ustaz, ya. Tapi mesti berbaik-baik dengan adik-beradik, buat baik. Insya-Allah abah boleh beli bukan 2 mi goreng, 5 mi goreng pun abah boleh beli. Itu baru ayah. Belum lagi kita bercakap Allah pencipta kepada si ayah. Jadi ayat kelima sebagai satu peringatan, kita nak baca sekali lagi ayat kelima terus sampai ayat yang ke-8 bersama Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita terus saja menyambung bacaan kita seterusnya, ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8. Dari permulaan tadi kita dah baca Hijaz. Jadi yang ke seterusnya ni, Ustaz, taranum apa Ustaz nak saya bacakan? Ustaz boleh nahwan, okey? Masya-Allah. Nahawan yang dipinta oleh Ustaz Faz kita hari ini. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba, jangan tak ketahuan sudah. Kita cuba tuan-tuan dan puan-puan taranum nahawan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق
الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-5 hingga ke-8 untuk kita memahami bagaimana Allah menyiapkan ataupun membuat analisis kepada kemenangan Badar. Perang pertama yang berlaku pada 2 Hijrah. Rupa-rupanya kemenangan itu Ustaznya bukanlah tiba-tiba sahaja sahabat pergi perang menang ya, ataupun tiba-tiba bersemangat perang menang ya, bukan begitu ya. Ada analisis yang Allah beritahu ya, ada up and down, ada masa bersemangat tak bersemangatnya dan Allah kongsikan sebagaimana dalam ayat yang ke-5, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, iaitu sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Apa poin dia? Sebenarnya di Mekah ialah pasif ataupun silent protest ya, walaupun nak berperang tetap tidak dibenarkan oleh Allah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Tetapi bila dia sudah sampai ke Madinah ini, bila Allah kata bahawa okey sekarang dibenarkan kamu keluar daripada rumah kamu untuk berjuang mempertahankan kepada diri, maka pada waktu ini wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sebahagian daripada kaum beriman itu orang beriman Ustaz ya, al mukminun, bukannya orang yang baru nak beriman. Ini memang orang yang memang bila diingatkan nama Allah baca Quran dia gemetar ya, bila dibacakan ayat Allah bertambah ya, bertawakal pada Allah no problem, tak ada masalah. Tetapi pada waktu itu mereka lakarihun, ada lagi perasaan saya tak sukalah perang. Kan. Jadi kalau zaman sekarang tuan-tuan ya, kalau kita kata kita dah bersedia tak untuk berperang, kalau ada sebahagian yang dia tak mampu ataupun dia rasa macam saya tak suka, itu juga pernah berlaku pada para sahabat. Allah membawakan kisah realiti. Ini bukan utopian istilahnya ya, bukan yang apa cantik-cantik sahabat ni apa tidak ada masalah iman, ada ya, iman tetap iman, tetapi perasaan tak suka, enggan untuk berperang itu ada ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-6, yujadilunaka fil haqq, iaitu mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Mereka bimbang tu pasal perang Ustaz. Siapa nak? Betul. Kan? Kalau kita pun kalau dengan keadaan aman di Malaysia ini kita tak nak berperang langsung. Betul. Ya. Tetapi kalau katakan orang serang yang kita bincang tadi, orang serang kalau kita tak buat apa-apa itu namanya memang tak ada nilai ya, tak ada nilai. Nak seranglah. Serang. Kan? Boleh. Itu sebabnya di dalam Islam ini mempertahankan kepada harta, pada nyawa, ini adalah satu perjuangan, salah satu objektif syariah kita dalam Al-Quran ini ya. Jadi dalam hal ini ada yang kata bahawa yusaquna ilal maut, dia macam dihalau, macam kalau pergi ke perang itu confirm mati. Ya, ini orang yang dah beriman ini masih lagi ada yujadilunaka fil haqq, masih lagi berjidal, masih lagi apa istilahnya berbalah dengan Nabi, berbeza pendapat dengan Nabi, wahum yanzurun ya, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu bukan semestinya perang, atas katil pun boleh mati ya, ataupun ketika jalan-jalan raya pun boleh mati ya. Semua perkara itu bukan sebab perang itu sendiri. Jadi ayat 5 dan ayat 6 ini adalah analisis kepada bagaimana tentera Islam yang menang tadi, Badar kita nampak menang, tapi Allah bawakan dia punya psikologi sahabat. Untuk apa tuan-tuan? Sebenarnya perkara ini pernah berlaku kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel. Apabila kita tengok Bani Israel zaman Nabi Musa, bila Nabi Musa kata jom kita pergi ke Palestin, kan? Apa jawabnya? Engkau Musa, engkau pergilah masuk dengan Tuhan kau. Kan? Kami nak duduk. Itu adalah ciri yang ditunjukkan oleh Bani Israel pada waktu itu. Mereka ni pengecut ya. Tetapi sahabat pada waktu ini mereka bukan takut ya. Mereka adalah takut kan, tetapi mereka tak adalah sampai cakap engkau Nabi Muhammad engkau pergilah. Kan? Tak. Pasal apa? Pasal sebenarnya orang Mekah dia dah biasa kena libas kan. Jadi mereka kata okey jom kita pergi. Tapi orang Madinah dia rasa macam kita tak berapa biasa. Jadi dia cuba untuk berdiplomasi. Ya. Jadi di sini sebenarnya kita melihat bahawa
penting sangat untuk kita menghargai sebagai ketua lah, sebagai ketua menghargai ada anak buah yang lemah semangat, ada anak buah yang kuat semangat. Yang kuat semangat itu kerana dia telah dibina, didisiplinkan, teruskan. Kalau ada yang lemah semangat, Nabi keluarkan mereka tak. Kalau katakan waktu bertemu dengan Jalut tadi Ustaz cakap faman syariba tadi kan, yang minum daripada sungai tu, waktu tu dah ada tentera yang tak lepas dah. Yang minum daripada air sungai tu habis dah, dah tertinggal dah. Yang dah lulus pun, lepas tu dia kata dia tengok kat depan tu tentera apa orang kat sana badan sado, dia kata tadi la taqat lana kan, tidak, kami tak mampu ni. Maka apa yang perlu dibuat tuan-tuan, orang yang kuat iman pada waktu itu, yang positif, ingatkan dia kata orang sikit pun boleh kalahkan yang ramai. Jadi apabila ada benda-benda negatif dalam pasukan kita, dalam keluarga kita, ayah ke ibu ke adik-beradik yang ada perkara positif itu, kena cepat-cepat cantas negatif tersebut. Kerana apa? Kalau tidak dia akan mula lemah dan itu Allah tunjukkan dalam peristiwa Uhud. Subhanallah. Yang kita boleh belajar nantilah bila kita sampai pada halaman muka surat ataupun ayat 41 ke atas nanti. Jadi pada ayat yang ke-7 dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dan memusnahkan orang kafir sampai ke akar umbinya. Ceritanya sekarang dah ada dua kelompok Ustaz kan, tapi mereka pergi. Bila mereka pergi, apa yang berlaku ialah dia nak dua pilihan. Satu yang bersemangat ini dia nak jumpa kepada kafilah yang ada syaukah. Syaukah ini ialah ada senjata tajam. Maksudnya mereka ni dah nak berperang ni. Satu lagi dia kata kalau boleh kita ni nak pergi jumpa caravan kepada unta yang ada barang-barang dagangan je. Bukan ada tombak, ada senjata-senjata tajam yang memang datang untuk berperang. Jadi ada dua. Tapi apakah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menetapkan mereka bertemu dengan yang ada syaukah, yang ada senjata itu, dan akhirnya berperang kerana wa yuridullahu an yuhiqqal haqq bikalimati. Kerana Allah ingin menjelaskan kebenaran dengan kalimahnya dan juga nak potong-potong kepada orang kafir sampai ke akar dia. Jadi apakah pelajaran untuk kita? Sebenarnya kadang-kadang kita rancang nak buat A Ustaz nak ambil jalan mudah sikit. Kadang-kadang Allah bagi jalan B. Kita nak 2021 ini boleh apa Ustaz? Boleh pergi berjalan ke London kan? Allah. Kan? Tapi Allah tetapkan apa tuan-tuan? Masih lagi kita dekat PKP kerana kita masih berperang ni Ustaz. Masih lagi kerana sebenarnya Allahu a'lam, tapi Allah nak kita dekat dengan Quran. Rasanya kalau ramai boleh pergi London ke pergi ke New York ni, rasanya ramai tak tengok dekat Quran Time Ustaz. Semua dah sibuk dah begitu. Kita doakan yang terbaik, liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Allah tetap akan menghancurkan kebatilan walaupun orang yang derhaka ini benci kepada perkara tersebut. Membawa kepada situasi pelajaran halaman 177 kita pada hari ini. Sama-sama kita lihat. Itulah apa yang dinyatakan. Mereka bertanya, dengan sahabat bertanya kan, berapa bahagian kita itu bahagian itu Allah dan Rasul jangan kita utamakan sangat sehingga kita bergaduh seperti zaman jahiliah. Dan di sebelah kanan itu bila dengar nama Allah gemetar jangan pula kita tak terkesan dengan nama Allah. Dan di bawah itu wahyu dah suruh pergi berperang. Ada sahabat yang takut, ada yang tak takut kerana iman tawakal itu yang menyebabkan perlunya mempertahankan keamanan dan juga tauhid itu sendiri. Jadi ini antara gambaran yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Yang pertama, utamakan Allah dan Rasul berbanding harta dalam berjuang. Ini perkara yang perlu sangat kita bina agar ia tidak mencemar kepada kualiti orang-orang yang berjuang dalam organisasi bisnes, dalam organisasi dakwah, dalam organisasi keluarga masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, ingat Allah, baca Quran dan bertawakal untuk menjadi orang yang benar-benar berkualiti, istilahnya al-mu'minun. Dan yang ketiga, semangat juang perlu dibina dalam pasukan agar agama Islam dapat ditinggikan sebagaimana dinyatakan pada ayat yang ke-6. Walaupun ada yang berbantah, tetapi pastikan ia dicantas pada perkara-perkara negatif agar terus berjuang
melaksanakan kebaikan. Kita berdoa Ustaz agar kita dapat ambil pelajaran halaman pertama surah Al-Anfal ini. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah mertua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Kami menelusuri surah Al-Anfal hari ini ya Allah. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah barakahnya atas kurniaan-Mu kepada kami ini dapat melihat kalam-Mu, membacanya, memahaminya dan mudah-mudahan diberi kekuatan buat kami untuk mengamalkannya birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi membacakan doa memimpin kita. Kita mengharapkan kita menjadi orang beriman yang benar-benar, yang gemetar hati bila nama Allah disebutkan. Apabila kita membaca ayat ini, bertambah iman, meningkatkan tawakal kita. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha bersama tuan-tuan. Kita banyak nilai-nilai yang kita dapat daripada Al-Quran, kita nak bina bersama ya tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan boleh menyumbang bersama dan juga dapat kita bekerjasama ya membawa mesej ini ke seantero dunia. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi ya insya-Allah pada kali yang akan datang ya pada halaman seterusnya dan sudah pastinya ulangan pada jam berapa Ustaz? 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mengharapkan tuan-tuan terus istiqamah untuk menjadi orang beriman. Al-Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.